inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKI. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, tiada kemudahan melainkan apa yang Engkau menjadikannya mudah. Engkau menjadikan suatu kepayahan menjadi mudah apabila Engkau kehendaki ia mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome, ada juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan kat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, lukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Peluang untuk menangi langganan percuma Dulu Plus, platform penstreaman untuk kanak-kanak Muslim. Sertai kuis marhaban ya Ramadan Dulu Plus. Menerusi slot aspirasi 10-1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 9 Mac ini. Jawab soalan mudah dan menangi langganan 6 bulan percuma menonton pelbagai rancangan menarik untuk adik-adik di Dulu Plus. Jumpa kami di Festival Marhaban Ya Ramadan Dulu Plus 2023, 18 hingga 19 Mac di IOI Grand, IOI City Mall, Putrajaya. Jumpa di sana ya. Dulu Plus. Kuantan 89.6. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKI. Inspirasi, euforia, Islami. يا الله يا رحمن حقق آمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا يا الله يا منان حقق آمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا. Grateful today for difference and change, for all colors and shades, 'cause you made it this way. وهبتنا النبراس بحب كل الناس، أغدق لنا إحساس أنت هادينا يا الله يا رحمن حقق آمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا يا الله يا منان حقق آمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا.
is for difference and change. One world united, undivided by our different ways. Ya Allah, Ya Rahman, حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. يا كاشف الأسرار ومنزل الأمطار عقولنا تحتار في مسارنا. Let's give you our praise for this world that you share, for all cultures and faiths, 'cause you made it this way. Ya Allah, Ya Rahman, حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. أجب دعائي يا رجائي بالرضا والخير. أنر طريقي مع صديقي باحترام الغير. يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Hello, Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya, Maria. Kenapa tu? Ni tadi saya dengar radio IKIM. Tempahan sewaan dewan untuk majlis kahwinan dah dibuka dan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh, ya ke? Alhamdulillah. Lega sangat. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, pakaian luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 018-353-0746 untuk tempahan sekarang. Majlis korporat keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 018-353-0746. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bagaikan jauh jalan yang ku tempuh, langkah demi langkah akan ku gagal. Hari demi hari berjalan tanpa henti, yakin ku ada sinar yang menanti. Bila dah bertemu arah, yakin penuh pasrah, badannya yang kuasa di kau berserah. Jika kau remah, jika kau kalah, bersama
bersaksilah rahmatnya akan terserlah segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Malang yang menimpa, duka yang melara, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. La 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 la, 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 la 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 la. Kau dah bertemu arah, yakin penuh pasrah padanya yang kuasa, di kau berserah. Jika kau rebah, jika kau kalah, bersaksilah rahmatnya akan terserlah segala kepahitan, segala keperitan, terima bagai penghapus dosa. Malang yang menimpa, duka yang melara, mungkin di baliknya ada bahagia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. Jangan-jangan berputus asa dari rahmatnya yang Maha Esa. Jangan-jangan kita lupa ujian lumrahnya dunia. Kota Kinabalu 93.9. Ekspresi Rikim, inspirasi Inforia Islamia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua sahabat pendengar. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama menerusi rancangan Pengembara Muslim. Beberapa minggu kita dah kompang-kompang dah. Kita nak ke Kemboja dan juga Vietnam. Dah pergi dah. Dah balik semalam bersama dengan kita di Konti Ikim. Kita ada 3 orang tetamu. Sebenarnya ramai sebenarnya. Yang lain semua tak dapat nak masuk dalam frame kita. Tapi insyaAllah untuk bersama kita pada malam ini, kita ada yang pertama tak lain tak bukan Ustaz Azhar Dato' Abdul Syukur yang merupakan penasihat Easy Group. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz Sehat sama sihat ada. boleh jaga, so, boleh sampai kat radio waktu ni. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah juga bersama dengan kita ada 2 orang tetamu yang merupakan rakan-rakan kembara Ustaz ya. Ya. Rakan kembara kita pada malam ini. Kita ada yang pertama Encik Muhammad Zain Badui dan juga kita ada Tuan Haji Muhammad Khalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana sudi hadir ke Konti untuk perkongsian pengalaman. Sebab ini adalah merupakan pengembaraan Muslim yang pertama Radio Ikim untuk tahun 2023. Dan kita tahu jugalah apa perkembangan, apa yang jadi kat sana. Ada yang balik sihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Azhar dan juga tim-tim Easy Kembara menjaga dengan baik kan pengembara-pengembara kita. Jadi bukan menjaga DJ sekali. DJ tak masuk Ustaz kan. DJ Maslina Alias dan juga DJ Faiz Haji Osman mengikut sama pengembaraan ini. Jadi sikitlah Ustaz awal ni mukadimah sikit Ustaz, apa yang berlaku di sana Ustaz, adakah seperti yang dirancang? Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, banyak-banyak alhamdulillah ya. Mula saya terima kasih kepada DJ Yati yang sepatutnya bersama dengan kita, tetapi
macam itulah perancangan Allah kan. Kepada semua para pendengar, kepada sahabat kita Tuan Haji Khalil yang bersama dengan kita selama 6 hari 5 malam di Kemboja Vietnam, pada Tuan Haji Muhammad Zain Badawi, pengarah IPG, satu tim IPG daripada Johor bersama-sama dengan kita, bersama-sama dari IKIM, mengembara bersama kita ke Kemboja. Grup mereka tu 3 hari 2 malam bersama ke Vietnam. Alhamdulillah setakat ini segala perancangan yang kita susun tu dipermudahkan, berjalan dengan baik. Ada perubahan tempat tetapi tak banyak perbezaan suasana lah. Dan saya selaku pengendali mewakili Izzy Kembara yang mengendalikan program Pengembara Muslim kali ini, baru balik petang malam semalam daripada grup daripada Kemboja Vietnam tu, balik malam semalam. Alhamdulillah di airport pun tak kena check lagi immigration, custom, selamat semua barang-barang. Ada orang kirim apa semua selamat. Selamat. Saya nampak ada telekong 2-3 macam tu kan. Masya-Allah, alhamdulillah. Begitu juga saya tak tahu nanti kita tanya Tuan Haji Zain grup daripada IPG nanti, kita bagi peluang nak cerita macam mana dia punya perjalanan balik bersama Tuan Haji. Jadi apa pun saya mewakili Izzy Kembara mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada khususnya IKIM FM kerana bagi peluang kepada kami untuk menguruskan pengembara ini, juga kepada Tuan Haji Khalil sekeluarga bersama dengan 2 orang anaknya. Siapa nama anak tu kita panggil abang, Faris ya. Faris, seorang lagi adik Humaira, panggil adik dia. Adik kat sana. Nama puan, nama isteri betul ni? Puan Khaziah. Puan Khaziah. Khalil Khaziah. Oh, itu dalam dalam grup WhatsApp. Aziz tu dia lah tu. Aziz tu. Siapa nak darah mana? Nama manja dia panggil dia. Ustaz dah pergi dah balik dah Ustaz. Baru tahu. Tu ingat puan mana puan. Selama 6 hari tak tahu tanya. Okey, jadi semuanya memberi kerjasama yang baik. Alhamdulillah. Khususnya daripada IPG, bayang guru-guru yang pergi. Kerjanya mendisiplinkan orang. Jadi bila dia itu semua berdisiplin, tak ada masalah. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya rasa saya tak cakap panjang, pasal pengalaman tu lebih pada tetamu kita dua ya. Jadi saya cakap ujung nantilah insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi Mim, apa perasaan lah kan bila satu mengembara bersama dengan pengembara Muslim di IKIM, Radio IKIM, dengan kerjasama Radio IKIM ni sendiri dan juga Izzy Kembara, Tuan sendiri Tuan Zain, macam mana rasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasihlah atas kesempatan bersiaran budara malam ini. Jadi syukur dan alhamdulillah kepada Izzy Kembara kerana memberi peluang kepada kami bersama tim kami sampai 20 orang. Ini satu pengalaman yang sangat berharga pada kami sebab kita sedia maklum negara Kemboja ni yang kita maklum negara yang berlaku perang saudara yang panjang, dah tentunya berlaku kerosakan dan kebinasaan dan tentunya mengambil masa untuk pulih. Dan ini satu pengalaman yang menyebabkan kita rasa teruja, rasa betapa bersyukurnya kita ni datang daripada negara yang aman damai, yang hidup dalam keadaan selesa dan sebagainya. Dan pada mulanya kami datang, kami menyangkakan suasana infrastrukturnya yang teruk, kemudian internet yang lemah dan sebagainya. Tapi apabila kami sampai, kami sangat terkejutlah bahawa perkembangan kemajuan mereka sangat pesat. Maksudnya internet semua dah ada ke? Dah ada. Sebab tadi sebutkan maksudnya internet semua ada dah. Sampai kita bergerak lebih 20 km pun masih dapat. Jadi ini kita melihat bagaimana kesungguhan mereka untuk membangun dan berkembang. Dan apa yang menariknya sebab kami diberi peluang untuk pergi ke sekolah Nurul Iman. Kami dapati disiplin pelajar-pelajar mereka dan pelajar-pelajar perempuan yang begitu ramai, yang begitu, saya sangat kagum lah. Teratur dan begitu berdisiplin dan mempunyai kompetensi yang berbagai bahasa. Mereka bukannya berbahasa Melayu, tapi mereka boleh betul-betul bahasa Melayu dan juga boleh berbahasa Inggeris dan bahasa Arab. Ini satu kekuatan yang saya nampak. Kalau kita boleh beri bantuan kepada mereka, saya yakin dakwah Islam di sana memang akan berkembang pesat lah, lebih melaju. Dan saya yakin lah orang-orang Islam di sana akan lagi memperlihatkan kemajuannya lah banding dengan bangsa-bangsa atau komuniti lain di sana. Dan saya rasa ini perkembangan ni tidak lain tidak bukan kerana sentuhan Ustaz Azhar lah, sebab saya melihat di sana beliau macam VVIP lah, macam artis, mana-mana orang kenal dia. Dan
dia banyak membantu sekolah. Ini satu menjadi sumber inspirasi kepada kami lah untuk kami membuat kerja-kerja amal yang ini. Ustaz Azhar ni kan sebab bawa guru-guru daripada IPG memang tengok sekolah. Ya. Maknanya tepat jugalah. Tepat. Tuan Haji Zain, saya pernah difahamkan bahawa Tuan Haji Zain pernah ke Kemboja sebelum itu juga tahun bila? Saya pernah pergi pada tahun 2007, kemudian yang kali terakhir 2013. Tapi pada 10 tahun. 11-10 tahun. Ada tak nampak perkembangan? Oh, sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Saya melihat bandarnya bersih berbanding dengan masa saya datang dulu. Bersih ya. Dan dulu kita lihat kedai-kedai yang usang. Kan sekarang dah bangunan tinggi-tinggi, jalan pun dah besar. Memang dah majulah. Nampaklah dia punya masyarakat yang memang bergerak ke arah kemajuan. Tuan Haji Zain, orang nak tanya lah kan, sebab ni yang dibawa adalah guru-guru ni kan. Lepas tu ikut Kembara bersama dengan Izzy Kembara dan juga Ikim. Ada set apa-apa objektif tak sebelum pergi? Ya, tentunya lah kami ada objektifnya untuk kami berkongsi pengalaman kepada guru-guru pelatih kami. Dan sebab yang datang ni kalangan pensyarah sebahagian besarnya. So kami fikir ini satu platform yang baik bila Izzy Kembara beri peluang pada kami. Ini satu yang mana kita ada objektif untuk buat follow up selepas ini. Pertamanya mungkin kami ada ruang-ruang untuk membantu pihak sekolah dari segi latihan guru-guru mereka dan sebagainya. Ya, macam mana nak dekat dengan society, dengan masyarakat. Itu kalau ikut pada IPG kan Ustaz kan. Ni guru-guru punya pandangan. Tapi kita juga ada satu lagi bahagian adalah bahawa keluarga. Ini macam apa? Sebelum kepada Haji Khalil. Haji Khalil dia lagi banyak cerita. Dia pergi 2 negara. Haji Zain 1 negara. Okey. Ini pasal saya rasa ini luar daripada perancangan kami. Bila kami pergi ke Vietnam, program akhir saya Haji Khalil bersama dengan IPG itu program kami terakhir di kedutaan Malaysia. Habis kedutaan Malaysia kami berpisah. Kami terus pergi ke Vietnam. Tapi itu nanti kita minta Haji Khalil cerita ya. Saya nampak ada pergi mengajar kat satu sekolah. Ya, betul. Jadi mengajar kat mana? Kat Kemboja ke mana? Luar Kuala gitu. Bila kami selepas kami ada sesi pertemuan dengan pejabat kedutaan besar Malaysia di Phnom Penh, kami lalu satu perkampungan yang disebut kilometer 8 ke kilometer 9. Di situ difahamkan dulu Ustaz Azam tinggal di situ. Dan ramailah kami bila berhenti di situ dia orang tertanya-tanya di mana Ustaz Azhar. Dan kebetulan di situ ada masjid, kami pun pergilah ke masjid itu dan kami rupanya lihat di sebelah masjid itu ada sekolah. So itulah peluang kami, kita nak beramah mesra dengan mereka dan kami pun mengajarlah mereka. Sekolah buka Ustaz hari tu? Hari itu hari Isnin buka. Ya, buka. So itulah dapat benda. Jadi kami cubalah dengan nampak pelajar-pelajar mereka tidak sangat excited, dia tidak rasa inferiority complex, tak tekuk dan dia saya sangat teruja lah dengan buku-buku itu. Ini menarik ni. Nak tahu juga Tuan Haji Zain, apa yang dapat dipelajari daripada itu? Yalah, kita kembara kena-kena nak mengembara je kan. Tapi tiba-tiba dapat datang ke sekolah, betul-betul dapat apply apa yang kita belajar, apa yang kita mengajar pada pelatih-pelatih kepada masyarakat, dapat tengok sendiri. Macam Haji Zain nampak macam mana? Saya rasa sebenarnya pelajar-pelajar mereka tu walaupun mungkin kalau dilihat dari segi kemudahan infrastruktur dan sebagainya mungkin kita jauh lebih ke hadapan, tetapi dari segi semangat juang mereka untuk mereka belajar menimba ilmu tu satu perkara yang sangat baik, sangat terpuji lah. Dan saya melihat pelajar-pelajarnya begitu aktif dan sebagainya. Itu ruang yang kami lebih kurang dalam 20 minit saja. Belum lagi aktif lama ya. Kalau mungkin kita dapat kesempatan lama lagi, mungkin kita pun boleh berkongsi pengalaman dengan mereka. Mungkin ada sesuatu yang kita boleh pelajari daripada mereka. Adakah sebab kesusahan dia kan Ustaz kan? Sebab mereka susah, ada survival punya ni, jadinya mereka jadi sangat teruja dengan belajar. Ya, satu ialah susah itu satu perkara. Macam kalau kita pergi ke Mindanao, dia orang juga susah. Cumanya kelebihan dia orang ialah dalam kesusahan itu mereka ada peluang yang diberikan oleh pihak kerajaan dengan seluas-luasnya. Untuk belajar. Jadi mereka tidak tersekat. Tidak tersekat dan mereka tahu menggunakan peluang itu. Kalau macam saya pergi ke Mindanao ya, dia orang susah
Tapi peluang tak ada. Jadi bila belajar tu pun dia tahu tak, kami tak boleh mana. Oh, faham. Jadi yang ini tahu. Ada peluang untuk dia pergi ke luar negeri, ada peluang untuk dia dia bersemangat kan, bersemangat. Dan satu lagi, silibus dan peperiksaan mereka adalah menggunakan sistem kita. Jadi anak-anak mereka dia memang bila saya berkesempatan dengan mereka bercita-cita nak belajar di Malaysia, macam di Universiti Islam Antara Malaysia, di beberapa madrasah, macam di Selangor dan sebagainya. Macam kita dulu lah, masa kita kecil-kecil. Masa tu DJ Yati tak lahir lagi. Kita yang ambil LCE LCE, MCU. Sistem itu daripada UK kan. Jadi kita bercita-cita nak pergi UK. Sekarang macam itulah keadaannya. Maknanya mereka memandang sangat positif lah pada Malaysia sebenarnya kan. Dan saya rasa ini kerana peranan saya tak nafikan Ustaz Azhar punya peranan lah. Bagaimana dia mengembangkan pendidikan di sana, dan sebab tu kalangan guru-guru mereka pun tak lekang sebut nama Ustaz Azhar. Di mana-mana saya baik, saya tak pergi. Tak pergi Ustaz? Ustaz tak pergi? Tak salah tu lah. Dah bergerak ke Vietnam. Tapi Masya Allah, maknanya itu antara perkara-perkara yang ditinggalkan. Betul-betul kata orang, ini pengembaraan Universiti Kehidupan lah sebenarnya kan, Tuan Haji Zain. Dan kita beralih kepada yang membawa keluarga. Sebelum kita ke Vietnam, kita nak tahu juga kat Kemboja apa cerita kan Ustaz. Macam Tuan Haji Khairil sendiri kan, macam mana bila kata bawa keluarga? Ini semua cabar ni sebenarnya. Macam mana boleh pertama macam mana boleh tergerak hati? Nak tergerak hati nak ikut pengembara Muslim IKIM bersama dengan Izzy Kembara. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya saya nak mengucapkan terima kasih kepada Ridho IKIM lah kerana sudi menjemput saya. Saya ni tak ada apa pun. Cuma yalah, itu alhamdulillah lah, itu semua kuasa Allah Taala. Saya ni Tuan Haji pendengar IKIM sejak bila ni? Saya dengar IKIM, memang IKIM ni, radio ni memang daripada dulu saya peminat setia IKIM. Pasal saya pergi kerja naik kereta, tak ada, saya akan buka IKIM je. Balik pun macam tu, saya buka IKIM. Terima kasih banyak. Ini teman perjalanan kata dia. Perjalanan dalam kereta lah. Sampai tu kita dapat info ke apa kan. Kebetulan tu masa tu malam saya balik kerja, saya dengar Ustaz lah, dengar radio IKIM masa rancangan Pengembara Muslim. Masa saya dengar Ustaz dengan Hajah Masdina, masa tu bersiaran. Saya dengar, saya cakap benda ni menarik juga kan. Mungkin aura Ustaz lah masa tu. Dari tanah air lagi dah ada aura tu Ustaz. Saya pun tak, itu cara sebutan. Orang kuat buku kan. Saya berfikir orang pada bercakap gitulah. Pasal fikir kan, yelah itu satu talbiah jugalah kalau kita mengabari cara macam tu kan. Kita dapat kenal tempat orang, dapat tengok masyarakat dia, budaya dia. Lagi satu, tempat yang kita pergi tu minoriti dia orang Islam kan. Jadi kita boleh tengoklah suasana orang Islam kat sana macam mana. Kalau minoriti macam mana kan, beza yang kita kan. Nampak beza ke? Beza tu ialah berbanding kat sini jauh lah beza kan. Tapi dari sana cara dia orang menghargai kan apa ilmu yang ada masa tu. Maknanya dia orang tak dapat ilmu yang secukup, kemudahan yang secukupnya berbanding yang macam anak saya dapat. Semua ada kan. Jadi saya rasa untuk pengajaran bagi dia orang lah, tengok macam mana. Kan baru nak tanya abang adik ni, insaf tak pergi sana? Senyum je dia Ustaz. Kan maksudnya bila dah pergi tu, pergi ke Kemboja bukannya suatu negara yang kata orang macam maju macam kat Malaysia semua kan. Jadi apa yang macam Tuan Khalil sendiri dapat belajar daripada program Pengembara Muslim tu? Saya sebenarnya Kemboja ni walaupun dia, tapi pasal apa, di rumah saya kebanyakan komuniti Kemboja tu ada. Oh ada? Ada, ramai. Sebelah rumah mak saya tu, kiri kanan tu semua orang Kemboja. Kat mana tu Tuan Haji? Dekat Ampangan. Ampangan. Jadi saya ni orang Kemboja tu dengar ni kat Ampangan. saya kenal dia orang tu daripada kecil lah. Ada yang daripada kecil tu sampai dah besar sekarang, dah maju kan. Dah berjaya. Saya tengok ada kelebihan lah daripada segi komuniti dia orang ni kan. Cara kehidupan dia. Jadi saya tengok Kemboja ni ialah mungkin dia orang ni lebih bersopan santun kan, lebih ada adab kan. Mungkin itu. Setelah pergi ke sana, dapat relate tak apa yang
apa yang dilihat kat sana dengan apa yang mereka adaptasi kat sini? Dapat di dari segi budaya tu sama aja, dia budaya dia lebih kurang macam kita juga kan. Dia tak terkejut sangat lah. Tak terkejut sangat. Tapi dari segi masa saya pergi dekat sekolah Islam tu, saya dapat lihatlah anak-anak Kemboja yang dia orang ni nampak dia macam biasa je. Tapi saya tengok daripada lihat muka dia orang begitu bersemangat. Dia bersemangat. Walaupun keadaan dia macam tu, semangat daripada muka dia memang ada semangat nak belajar tu ada. Ada apa respon tak daripada anak-anak ni, akak dengan adik dengan abang? Saya suruh dia tengok lah kan macam mana dia orang lepas makan, apa dia makan kan. Cara dia orang makan, cara makan dia. Cara makan dia iyalah tak semewah kita. Tak semewah tu. Dia masa saya cerita sikit lah Tuan Haji Khalil ni pasal kita cerita tak sempat sarapan kat airport apa semua. Jadi masa kita pergi tu hari berapa hari bulan itu, 4 hari bulan ya. Tuan Haji Khalil saya terkejut, dia bawa 3 bekas bihun untuk kita orang sarapan. Tapi perjalanan dah tak sempat, kita masuk bergegas masuk apa semua. Sampai hotel tu disimpan dalam freezer supaya tak ni. Jadi petang tu masa pergi ke mana, ke sekolah Nurul Islam tu, alhamdulillah berkat masak isteri Haji Khalil semua tu, makanan tu dibagi ke pelajar. Masya Allah. Makan kat sana maksudnya. Maknanya sebenarnya bihun tu kakak saya yang buat. Saya cadang bihun mula buat bukan satu bekas cukup lah kot. Nak makan tahulah kat airport kan susah nak cek makan, jadi kita nak makan lah dengan kawan-kawan semua kan. Jadi bila ustaz sampai pun rushing semua macam ni, jadi tak sempat. Lepas ustaz cakap bawa aja. Saya pun bawa lah. Bukan nanti kita makan kat hotel. Pergi kat hotel dah makan pula kedai lain. Jadi saya fikir saya simpan. Pasal mihun tu pun kita tak usik kan. Jadi dia tak basi lah. Simpan dalam freezer tu. Alhamdulillah saya bawa sana petang tu. Boleh jamu anak-anak sekolah makan. Berkat. Sampai ke sana dan dijamak oleh anak-anak yang sedang belajar kan. Saya mencelah situ ya. Sekolah Nurul Islam yang kita pergi itu, dia lebih kurang 40 km begitu daripada Phnom Penh. Dan saya sendiri terkejut masa saya mengajar situ dulu 20 tahun lepas. 2003 2023 ya, 20 tahun lepas. Bangunan tu tak ada lagi. Bangunan sekolah tu. Ada satu bangunan yang rendah dan serba dhaif lah. Yang ni saya tengok cukup hebat. Berapa tingkat? Ada 4 tingkat ke 5 tingkat? Ya. Dan yang paling cantiknya itu daripada dululah. Dia tepi Sungai Mekong. Pemandangan dia cantik. Ya, pemandangan cantik. Saya tak pandang pandang orang dia. Pandang pemandangan alam sekitar pun cukup bagus dah. Tak pandang orang. Lepas itu. So itu satu. Kedua, untuk pengetahuan Haji Zain ya, tempat yang pergi kilometer 8, kilometer 9 tu, saya pernah bawa pelajar-pelajar, satu persatuan pelajar daripada UKM 10 hari. Dia orang duduk di situ, dia orang memasak di situ, dia orang buat program dengan pelajar persatu, pagi, tengah hari, malam, mengajar di situ. Dan saya selalu beritahu, kadang-kadang ni NGO ni dia kata dia nak buat program kemanusiaan. Muka je kemanusiaan, lepas tu berjalan je. Dan tak ada apa pun ni. Jadi saya pesan kepada orang, pastikan bila korang balik, budak-budak ni 10-20 tahun akan sekarang, ingat apa yang kamu ajar. Jadi apa yang kita programkan ialah ajar dia orang menyanyi bahasa Inggeris. Saya pun tak tahu, nak tunjuk tak kiri, kanan, atas, bawah dalam bentuk lagu. Jadi budak-budak tu hafal sampai sekarang. Jadi benda-benda yang dalam tempoh yang singkat 10 hari, tapi kita meninggalkan kesan yang berpanjangan. Saya nak tambah sedikit, mungkin berdasarkan pemerhatian saya, berdasarkan percakapan saya, perbualan saya dengan beberapa guru. Dan saya yakin guru-guru ini adalah guru-guru yang diajar oleh Ustaz Azhar 20 tahun dulu. Jadi mereka ni termotivasi untuk meneruskan pengajian di Malaysia. Ada yang sampai hingga peringkat PhD pun. Jadi dia
balik ke kampung halamannya di sekolah itu di kilometer 8 tu, dan mereka menjadi tenaga pengajar di situ. Ustaz Azhar, tak ada ke macam ada inisiatif akan datang ni, maksudnya macam dana-dana untuk yang membiayai guru-guru pula yang mengajarkan, sebab mereka ni bukan sekadar belajar, lepas tu dia balik dia mengajar. Bila bab dana ni saya cukup takut. Yelah, untuk membiayai mereka. Ada insyaAllah nak benda pada saya lah. Kemboja negara pertama saya untuk saya membuat program kemanusiaan dan tak pernah tinggal di situ. Kami ada yayasan yang diprihatin, dan insyaAllah dengan program bekerjasama dengan IPG ni, guru memang Haji Zain dah merancang dah untuk membuat sesuatu, sama ada kita ke sana ataupun dia ke sini untuk mendidik dia orang cara mengajar itu. Dia orang punya ni lah. Pedagogi mengajar lah. Cuma tugas saya masih macam dulu, cuba mencari dana untuk program-program yang seperti ini, mencari pelajar yang sanggup bersama di luar sana untuk kita membantu saudara-saudara kita di sana. Dan sebenarnya pada saya lah, saya daripada dulu saya teringin kalau boleh kita jangan fokus kepada umat Islam saja. Kita fokus pasal dulu negara tu negara Kemboja, negara orang Buddha. Kita bagi bantu pada orang Islam. Kawan-kawan orang Buddha terasa juga. Jadi apa salahnya kita ambil 3-4 orang Buddha yang kita bagi peluang pada dia, dan itu yang saya buat sebenarnya. Saya ada partner saya di sana, perempuan Buddha yang akhirnya sekarang dia menjadi kaya kerana kita membantu dia. Itu maksudnya di sudut dana kemanusiaan dah, maksudnya kemanusiaan. Di sudut dana yang dijadikan itu memang sampai sekarang lah. Dekat luar sana jangan minta pula ke saya nanti ya. Itu dia minta ke orang. Itu Yayasan Easy Prihatin lah. Memang khas untuk itulah. Dan berbalik kepada apa yang disebut oleh Ustaz Azhar tadi, dan sebenarnya saya pun sangat terhutang budi lah pada Ustaz Azhar. Semasa lawatan kami di sana, Ustaz Azhar memudahkan banyak cara kaedah. Contohnya beliau mengaturkan kami jumpa dengan pihak kedutaan, dan pihak kedutaan memang sangat mengalu-alukan untuk kami datang balik ke sana untuk memberikan pendidikan dan sebagainya. Dan saya memang sangat setuju, kita tidak boleh hanya tertumpu kepada masyarakat Muslim sajalah. Kita pun kena memberi perhatian kepada agama-agama lain, supaya dakwah kita ni, kita nampak kita ni Islam rahmatan lil alamin. Maksudnya kita ni memang penyayang dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan kaedah itu, maka Islam di Kemboja tu boleh berkembang. InsyaAllah. Itu hidayah kita pernah tahu kan. Itu hidayah tu kerja Allah, bukan itu hak Allah, bukan. Cuma kerja-kerja kita kerja dakwah, dan saya percaya kerja-kerja dakwah yang terbaik adalah melalui akhlak yang baik, dengan bantuan-bantuan dan contoh-contoh yang menampakkan yang kita ni kumpulan golongan yang prihatin, yang penyayang, yang dilihatlah Islam ni memang rahmatan lil alamin, yang mencakupi semua perkara lah. Holistik kan. So itulah tapi itulah seronoknya sebenarnya bila kembara dengan Easy kembara, sebab kembara dia macam kembara lah, betul-betul. Nak ke mana-kemana dibawakan, insyaAllah. Dan kita nak kembara ke Vietnam. Tapi macam mana dah tinggalkan guru-guru ni kembali ke Malaysia, berjaya sampai ke Malaysia dengan selamat ya? Alhamdulillah, kami oleh kerana mujur ini perancangan Allah. Kami tak sampai ke Vietnam. Kami tak terfikir pun yang di Johor ni akan berlaku banjir. Jadi kami balik je sampai ke Johor Bahru pagi pukul 8 kami dah bergerak ke Kota Tinggi untuk melaksanakan misi bantuan banjir pula. Masya Allah, terus sambung. Prihatin sungguh. Guru-guru di IPG di Johor memang prihatin, insyaAllah. Kemudian kita kembali kepada sahabat kita dah sampai ke Kemboja. Sampai ke Kemboja, mula-mula kita kalau ikut perancangan kita ke mana sebenarnya Ustaz hari itu? Ke Vietnam tu kita mula-mula kita akan pergi melalui jalan darat, darat sungguh. Darat sungguh ya? Darat sungguh dia punya. Cakap dulu okey. Okey. Dan kita masuk ke Kampung Cawadok. Jadi itu daripada Phnom Penh ke Kampung Cawadok, dia ke Cawadok di Vietnam tu tak ramai orang Malaysia yang pergi. Kalau 1,000 orang Malaysia yang pergi ke Kemboja, 1,000 orang Malaysia yang pergi ke Vietnam, yang pergi ke tempat itu perkampungan Islam Cawadok tu mungkin dalam 10% aja. Itu pun kalau ada, tidak 5% aja. Jadi Haji Khalil termasuk anak-anak ni sejarah tu.
abang adik tu nanti itu pengalaman besar tu itu. Itu berserah dah je Khalil pengalaman dia. Kan, macam mana apa perasaan bila dah sampai ke Vietnam tu dan perkampungan itu? Daripada pertama kali masuk ke kampung Codok tu, saya tengok, mula saya nampak masjid. Bila dia nampak masjid, saya seronok. Seronok. Vietnam kan? Ada masjid. Bila pasal dekat Kamboja, kita nampak masjid pun susah kan. Yang kita turun kat Phnom Penh tu ada masjid negara dia, tapi jauh lah kan. Tapi bila kampung Codok tu, saya lalu masuk. Masjid Ustaz. Besar lah, masjid besar. Masjid besar. Lepas tu saya lalu lagi. Lepas tu Ustaz tengok cakap, ada program kat masjid kan. Jadi ikut program kat masjid tu, ada lagi satu masjid yang lama agak lah kan. Program untuk beras fidyah. Jadi saya rasa tengok situ komuniti Islam memang ramai. Saya rasa seronok lah tengok budaya orang sana kan. Lagi satu, tengok bila waktu solat aja, bila sampai solat, azan tu berkumandang. Sini ada, sana ada, semua ada. Jadi kita rasa tempat seperti mana yang kita gambarkan tentang Vietnam. Ya, betul. Dia komuniti dia macam tu, tapi dia orang tetap jaga dia punya akidah tu kan, dia punya pegangan tu tetap. Maksudnya syiar Islam masih berkembang kat sana. Azan sana sini kan. Ya. Masya-Allah, seronok. Maknanya apa je aktiviti yang berjalan lah bersama dengan Yazi Kembara masa tu? Petang tu sampai Ustaz buat program, memang Ustaz dah rancang lah untuk bagi beras fidyah lah. Beras fidyah. Yang tu yang setengah tan tu Ustaz. 2 tan setengah. 2 tan setengah, bukan setengah tan. 2 tan setengah. Sebahagiannya Vietnam. Dan untungnya di Vietnam pula, walaupun kita tidur di hotel ataupun rumah penginapan dalam kampung tu, tapi kami makan malam di rumah orang Vietnam. Memang betul-betul duduk. Haji Zain dia makan kat hotel, kat restoran. Dia tak makan rumah orang kampung. Kami di sana. Betul-betul rasa kehidupan. Dapat berkesempatan makan di kedai orang kampung yang memang tempat Ustaz Azhar dulu tinggal di kawasan tu. Dah berasa jugalah kan suasana dia tu kan. Jadi malam tu kami makan di rumah sahabat kami. Duduk di lantai, terasa macam isterinya yang layan apa semua. Jadi terasa ukhuwah tu ada di situ ya. Tak rasa janggal je Tuan Khalil? Tak, saya memang kehidupan saya macam tu je, simple, tak ada rasa janggal pun. Tapi saya nak ajar anak-anak saya lah, biar dia biasa dengan suasana macam mana kan. Saya ni orang kampung aja. Dan sebenarnya itu kan masa sebelum ni kita tak beritahu. Mengembara dengan kami, kalau ke Kamboja, ke Vietnam, tak kira ke Indonesia ke apa pun, kalau boleh bawa anak-anak. Kerana di situ, kalau Haji Khalil, dia boleh cerita, inilah hayat hidup macam ni lo. Kan tadi kan cerita di kampung. Dia apa respon anak-anak macam mana? Dia orang ni, yelah dia budak dapat main gadget ke? Dia main gadget. Dia tak berhenti. Kadang-kadang pantang berhenti je buka gadget kan. Jadi kita kadang-kadang tu je. Kita nak minta dia tengoklah, belajar tu je. Nampak tak budak-budak Vietnam sana yang main gadget? Malam aja. Kalau siang tak nampak lah Ustaz. Nampak budak-budak dia main macam kita dulu aja ke ayam je. Perasan tak ada seorang masa kita beli makanan kat betul. Budak perempuan tu pakai kaki tu pakai ayam je. Ya. Ada. Dia tolong ibu dia kan. Dia orang banyak anak-anak dia orang ni, dia membantu keluarga. Tradisional lagi Ustaz ya. Tradisional kan. Mana kenang-kenang tak je Khalil zaman kecil-kecil? Kenang. Mak saya buat kuih, saya tukar hantar kuih, kira macam dispatch lah kan. Ni maknanya memang betul pengembaraan mengambil memori nama dia kan. Masya-Allah. Sepanjang perjalanan di Kamboja, di Vietnam tu memang berjalan seperti mana yang dirancangkan Ustaz? Berjalannya seperti rancangan, tapi jalan ni tak dirancang. Jalannya berentak-entak. Tak apalah tu, seronok lah tu. Dan 3 hari terakhir tu kami ke Ho Chi Minh lah. Ho Chi Minh tu memang untuk shopping begitulah. Banyak berbelanja Encik Khalil? Adalah sikit untuk baju anak-anak kan. Tapi tak boleh lama-lama. Bahaya. Okey, di Vietnam tu saya rasa pasal 2 hari tu kita memang fokus untuk lawatan dan shopping menara tertinggi dia ke sana. Tapi hari akhir tu sebelum balik, saya tak ikut ke situ. Haji Khalil dan tim tu pergi ke masjid. Pagi tu ke mana tu ya? Pergi ke masjid. Apa nama tu?
saya sebenarnya dah sampai masjid tu sebelum tu Ustaz. Pergi siapa tu? Subuh tu saya Jalan sendiri? Saya jalan kaki, saya cari masjid tak jumpa. Saya pusing. Orang tu cakap dekat sini, dekat right. Saya cari tak jumpa. Dah pusing 2-3 kali saya pusing. Saya jumpalah yang naik motor ni kan, yang apa Grab tu. Saya cakap saya nak pergi masjid je. Lepas tu orang Grab ni hantar saya pergi masjid. Dia pusing, saya tak tahu saya sampai kat masjid tu. Berapa dia ambil? Berapa dolar dia ambil? Dia ambil RM30 Malaysia 30. Mula dia cakap up to you lah kan. Up to you saya ingat RM10 cukup kan. Bila saya keluar RM10, dia cakap tak cukup. Keluar RM20 tak cukup. RM30. Dia cakap, ini macam ini biar betul-betulnya kena buka motor lah, pakai naik kereta lah kan, taksi lah. Ini di luar pengetahuan kami. Kalau kami tahu ni kena pecat. Tapi luar biasa, bagus. Orang macam ni yang kita perlukan, pasal dia berani explore ya. Dan tahniah, saya sendiri tak berani kalau kali pertama. Kalau Tuan Haji dahsyat je kali. Ini luar biasa ni. Saya dah pusing tak jumpa. Jadi saya ada yang naik motor tu tegur saya kan. Tapi dia tegur macam tu lah, dia tanya lain kan. Tapi saya tak nak, cakap saya nak. Apa tu, kebetulan jumpalah dia dengan kawan dia kat situ. Saya dah suruh minta tolong dia hantar. Saya hantar, ingat masjid buka, tutup pukul 3 pagi. Itu masjid India kita panggil, atau kalau saya panggil Domyu, masjid Domyu gitulah. Saya belum, tapi itu masjid memang masjid utama di Phnom Penh tu lah. Di Ho Chi Minh. Payah nak sebut. So pengalaman menarik tu, saya sendiri tak tahu tu. Alhamdulillah. Saya tidurlah dekat bangku tu sementara nak dengar orang buka pintu kan. Jadi tidur dah terlelap tu, dengar ketang-ketang. Tengok ada orang buka betul. Imam situ yang buka. So sembahyang subuh di situ. Saya sembahyang subuh. Tak ada kunut dah. Ada kunut. Ada kunut situ alhamdulillah. Yang tak ada kunut dekat masjid negara Kemboja. Itu tak ada kunut. Tak ada kunut, tak ada doa. Saya pun rasa janggal jugalah kan. Ya, mungkin orang daripada belah Arab sana kot yang ni. Dan masjid di Phnom Penh tu pun kalau kita tengok Jamiul Sarkar. Sarkar itulah nama keluarga penerima yang masjid tu daripada Kuwait. Dan masjid, saya rasa masjid di Ho Chi Minh tu asalnya bermazhab Hanafi. Asalnya pasal orang India yang buat kan. Tapi mungkin kot setelah lama tu orang Islam yang mazhab Syafi'i yang ambil alih apa semua pengurusan. Saya tanya imam tu orang Caudok. Orang situ. Bila cakap dia memang dari situ. Dia bertugas tu maknanya dia tinggal kat masjid tu, bila ada bercuti nanti dia balik dekat kampung ni. Nampak tak, akhirnya punya hasil daripada Caudok tu dia boleh menjadi imam dekat tempat-tempat lain, bawa juga. Memang itu pun kalau ikut kami punya tour leader tu, umat Islam yang berada memerata di Vietnam itu kebanyakannya asalnya daripada Caudok. Pindah tempat lain untuk berdakwah, untuk kerja, untuk apa semua. Kembangkan lagi lah Ustaz kan. Penduduk Vietnam 90 juta lebih. Orang Islam 80,000 lebih je. Jadi dia punya tu 0.01% ke apa, kita boleh tahu. Sangat minoriti. Tak sampai 1%. Tapi mereka berjaya Ustaz ya. Berkembang jugalah nampaknya tu kan. Dia macam mana secara keseluruhannya Tuan Haji Khalil sendiri nampak pengembaraan bersama dengan IKIM ini dan juga Izzy Kembara bagaimana? Kalau nak bagi bintang ke apa ke kan? Bintang tu saya tak boleh cakap. Memang bintang tu terbanyak bintang lah. Pasal saya pertama kali, mungkin saya pun banyak berterima kasih pada Ustaz Azhar lah. Ustaz Azhar banyak bawa kita tempat-tempat yang betul boleh ada manfaat pada kita kan. Dia macam dia tahu apa kita punya ni kan. Ustaz Azhar ni dia itulah tu. Dia Ustaz banyak boleh pengalaman. baca muka kamu. Dia banyak pengalaman. Dia jenis orang suku mancing, saya bawa ke laut dia. Terima kasih lah Ustaz Azhar dengan isteri dia kan. Lepas tu Ustaz Haji Muazzin. Lepas tu guru-guru pada YPG tu dia orang semua mesra kan. Terima kasih Haji Khalil dan keluarga kerana bagi kerjasama yang baik. Kami tak rasa kikuk untuk bersembang dengan tuan, dengan anak-anak tu. Boleh suruh harap tukang angkat beg ni. Betul angkat beg. Ustaz Aram mereka. Saya pun memang macam tu. Masya Allah. Satu pengembaraan yang sangat baik juga lah untuk keluarga sebenarnya. Ujung-ujung ni juga
Tuan Haji Zain, sedikitlah ucapan untuk apa pandangan secara keseluruhan lah pengembaraan kali ini bersama dengan Isi Kembara dan juga IKIM. Saya tadi terlanjur disebut pasal bintang, saya bagi 5 bintang lah. Pada Isi Kembara. 5/5 bintang kan 5/10 bintang. 5/5 bintang. Sebab ukurannya 5 bintang, jadi 5 bintang lah. Penuh. Jadi apa yang saya melihat banyak perkara yang di luar jangkaan kita sebenarnya, sebab kita fikir negara Kemboja tu negara yang mundur, yang miskin dan sebagainya. Tetapi satu perkara yang sangat menarik yang menyentuh hati saya, sebab saya berkesempatan solat Jumaat di Masjid Sarkal tu. Saya perhatikan memang ramai orang muda, lingkungan umur 30-an dan 40-an, dan saya melihat penampilan mereka penampilan yang profesional lah. Maksudnya mereka dengan pakai baju kemeja dan sebagainya. Saya dapat beri gambaran, bayangkanlah mereka ni bekerja di profesional. Maksudnya di situ kita dah lihatlah bahawa perkembangan orang-orang Islam ni dari segi pendidikannya menyebabkan berlakunya perubahan sosio-ekonomi mereka. Dan ini satu pengalaman yang sangat baik pada kami yang mendorong kami untuk banyak lagi melakukan kerja-kerja kesukarelawanan, termotivasi lah dengan apa yang telah Ustaz Azhar lakukan dengan pengorbanan. Kalau mendengar cerita dia tu dengan gaji 50 USD dengan 4 keluarga. Itu pun saya tak bayar. Maksudnya dengan 50 dolar USD hidup sebulan, bagaimana dia boleh bertahan? Ini bukan kerja yang mudah. Bagaimana, dan nampaklah hasilnya sentuhan beliau tu pada waktu inilah saya nampak selepas 20 tahun. Kan pentingnya ada pendidikan yang sempurna sebenarnya untuk membangunkan masyarakat satu tempat. Dan saya dipahamkan semasa beliau di sana, beliau bukan sahaja menjalankan kerja-kerja dakwah, mengajar dan sebagainya, tetapi rupanya dia membawa juga pelajar-pelajar dari sana, dia bawa ke Malaysia. Dan selepas 20 tahun tu baru kita nampaklah kesannya tu. Sangat. Tahniah Ustaz. Tahniah Ustaz. Masya-Allah. Tapi kita belajarlah. Sangat memberi motivasi lah kepada kami sebenarnya. So Ustaz jadi menteri pasal anak murid dia jadi menteri. Ustaz patut jadi menteri sebab anak murid muslim. Macam mana Ustaz? Amin. Amin ya rabbal alamin. Ujung-ujung ni Ustaz. Mewakili sekali lagi mewakili Isi Kembara dan juga terima kasih kepada KFM. Saya nak mengambil kesempatan Sultan untuk kembara seterusnya. Ramadan ni kita bercuti lah. Kecuali ada program Pihak Rumah yang biasa kami buat untuk membantu akikah di bulan Ramadan. Oh, ada ke? Akikah Ramadan. Dan biasanya waktu Ramadan ni saya akan balik Malaysia 3 hari sebelum raya. Saya akan pergi ke Myanmar, pergi ke apa semua tu, bagi bantuan, akikah semua. Cuma sekarang ni dah tua dah. Tak apa nak larat. Jadi bagi staf-staf muda yang pergi. Tapi untuk kembara seterusnya, kepada siapa yang ingin bersama, boleh ambil nombor telefon kami 013-673-9000. 013-673-9000. Kalau mengembara dalam bulan Ramadan ni, confirm banyak beribadah lah. Maksudnya banyak bagi bantuan. Tetapi untuk kembara korban, kita ada buat ke Thailand. Harganya 2890. Thailand dekat. Lepas tu kita buat ke Vietnam. Vietnam ni dia jauh sikit. Harga dia naik tambah 100. 2990. Ke Kemboja, dia lagi atas Kemboja. Dia naik jadi 3100. Cumanya siapa yang daftar sekarang, daftar awal, dia kata daftar sebelum mana, saya tak jumpa. Dia akan jadi paling murah. 2790. Kenapa? Kerana waktu Hari Raya Korban di Kemboja penuh. Kalau pergi ke pasar dia, muka orang Melayu semua. Hotel kau turun naik lift tu, muka orang Melayu. Kat mana kita ni kan? Flightnya semua. Kita pergi kampung orang tu, orang tu pun balik dari kampung tu. Jadi maksudnya di Kemboja, selepas pada orang pergi Mekah betul-betul yang tak ke mana tu, dia akan pergi Kemboja. Kerana itu harga di Kemboja waktu tu dia akan meningkat. Restoran yang tidak tempah makanan pun dia akan penuh, sentiasa penuh. Jadi memang terpaksa mahal sikit lah. Cuma dia kata siapa yang booking awal, nak bawa keluarga macam Haji Khalil, boleh bawa yang selamat ya. Anak-anak semua selamat ya. Jaga saja lah. Kita jaga baik-baik insya-Allah.
harganya jadi 2790. Yeah. Jadi boleh hubungi Easy Kembara di 013-673-9000. Dan untuk kembara korban bersama IKIM, dia ada satu lagi special tu. Kami tengah cadang sebenarnya nak bawa ke Turki. Mahal sikit lah. Tapi kita tengok keadaan, kalau tak dapat Turki, kita akan cuba ke Uzbekistan. Tempat pun Imam Bukhari semua berada situ. Jadi insya-Allah apa-apa maklumat nak tahu tentang Easy Kembara, nak buat fidyah, nak membawa akikah bulan Ramadan, boleh hubungi sekarang ni melalui Facebook kita pun boleh. Yang tengah tengok Facebook kita kan ada insya-Allah, ataupun boleh bertanya kat Facebook tu, ataupun hubungi telefon kita di 013-673-9000. Terima kasih IKIM FM dan IKIM, ketua pengarahnya, DJ-DJ-nya yang sentiasa memberi kerjasama yang baik kepada kami. Ya, Masya Allah. Terima kasih juga banyak-banyak kepada Easy Kembara jugalah kerana menjaga dengan baik peserta-peserta sepanjang pengembaraan mereka, balik dengan selamat. Pergi selamat, balik selamat. Alhamdulillah. Dan untuk anda sekali lagi tadi tu antara perkembangan terkini juga untuk anda turut serta sama-sama untuk kembara apa Ustaz tadi? Kembara korban. Kembara dalam bulan Ramadan. Ya, Semuanya ada. Tanya di situ. Di taliannya 013-673-9000. 013-673-9000. WhatsApp pun dah boleh dah. Kat mana-mana lokasi yang anda ingin turut serta dalam kembara korban nantinya, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada ketiga tetamu yang telah bersama-sama dengan kita pada malam ini, memeriahkan suasana di konti dan juga memberikan perkongsian pengembaraan. Ini masih penat lagi ni, muka masih penat. Tapi masih boleh senyum ni, masih boleh senyum, insya-Allah. Terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan untuk anda akan mendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. With loved ones nearby and our spirits high, a blessed time we'll spend. In both love and in fear, to Allah we draw near, hands raised to the sky. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care, 'cause Ramadan is here. All day and all night, noble words will recite, healing our hearts with Quran, revealed on the night of power, a guide for this world till the end. Like past nations have done, we'll fast for the one Creator, from Him shines all light. Oh Allah, please forgive us and guide us to paradise. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care, 'cause Ramadan is here. With friends and family, we'll break bread and be thankful for all we have. Spending our nights in prayer, a chance for a brand new path. A month to let go of grudges we hold, time to make it right. Oh Allah, please unite us and guide us to paradise. Oh, and guide us to paradise. Ramadan is here, Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care, 'cause Ramadan is here.
pelbagai informasi terkini, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Khilafiyah ni sebut perkara-perkara yang tidak menjadi ijma' ulama. Tidak disepakati oleh keseluruhan ulama. Muncul golongan yang taksub ataupun golongan yang terlalu berlebihan di dalam menilai, terlalu berlebihan di dalam memahami satu-satu hukum yang berbentuk juz'i sehingga menyalahkan kelompok yang tak mengikut apa yang dibawa oleh dia, sehingga menyesatkan orang yang tidak melakukan amal seperti yang dia buat.